pentadbiran negeri pentadbiran negeri. Kalau boleh katakan orang yang tak berapa cerdik pun boleh baca lah. Hari ini walaupun Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar, tetapi dilihat bahawa segala keputusan yang dilaksanakan bukan berdasarkan kepada keputusan dia sebagai Menteri Besar, tetapi dipengaruhi oleh tangan ketiga daripada dia, di mana apa yang mereka lakukan ada orang di sebalik belakang. Pertama apa dia mengambil alih kerajaan negeri. Yayasan Selangor ditubuh adalah khusus untuk membantu pelajar-pelajar Melayu miskin, terutama di luar bandar. Tujuan penubuhan. Dan saya dipahamkan waktu takril sebagai pengurus besar Yayasan Selangor keluar, dia meninggalkan keuangan tunai lebih 80 juta. Tetapi sekarang ni bagaimana boleh jadi hutang dalam tempoh 3 tahun? Tak sampai pun 4 tahun, 3 tahun dah habis duit tu. Ke mana dia pergi duit tu? Dia tak ada buat apa pembangunan lah. Tak ada. Apa yang dia buat dengan duit itu? Satu, dia buat dari tu nak buat perayaan pasal genap 40 tahun dengan membelanjakan begitu besar. Saya tak tahu jadi ke tidak pasal atas Sultan Selangor ni, tapi plan dia, niat dia nak melaksanakan buat program-program ini. Sedangkan tujuan asal Yayasan Selangor ialah untuk memberi bantuan kepada anak miskin belajar ke peringkat menengah dan juga universiti. Andai kata dibelanjakan 10,000 satu orang, dia hari itu merancang untuk nak buat itu sampai hampir 500,000. Berapa banyak pelajar yang sepatutnya boleh terima wang itu tetapi dibelanjakan untuk benda yang lain. Apa perlu kita nak buat sambutan-sambutan? Kita kena pegang kepada pokok asas. Kedua, Universiti Industri Selangor, UNISEL. Universiti Industri Selangor ditubuh untuk apa? Atas kesedaran kerajaan negeri di bawah kepimpinan pemimpin-pemimpin yang lepas. Dia nak buat universiti kerana Selangor dikenali sebagai negeri yang mempunyai terlalu banyak industri, terutama daripada FDI, Foreign Direct Investment di Selangor. Kalau kita lihat sejarah industri Selangor, anak-anak kampung datang ke PJ, anak kampung datang ke Kelang, anak kampung datang ke pusat-pusat industri dalam negeri Selangor dengan tidak mempunyai kemahiran. Paling tinggi selepas LCE waktu itu, dan kemudian diikuti dengan lepas SPM. Bekerja sebagai operator biasa dengan pengalaman baru naik pangkat sebagai penyedia. Jarang sangat kita mempunyai skill workers. Penubuhan Universiti Industri Selangor sebenarnya adalah untuk mengisi industri yang ada di dalam negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain, di mana kita dapat melahirkan skill workers kepada industri dan dengan tidak secara langsung menaikkan pendapatan isi rumah anak negeri Selangor. Tetapi setelah diambil alih oleh Pakatan Rakyat, ditukar dia punya naib chancellor, ditukar dia punya pensyarah-pensyarah yang berwibawa, ditukar dengan pensyarah-pensyarah yang tidak begitu berkemahiran, akhirnya sekarang berapa peratus saja pelajar yang ada yang tinggal. Tak banyak. Keyakinan ibu bapa nak masukkan pelajar ke Universiti Selangor sudah hilang. Dan akhirnya sekarang Universiti Selangor, kalau dikira tidak memenuhi kehendak cita-cita asal oleh pemimpin-pemimpin BN. Itu. Okey. Yang ini adakah perancangan pemimpin-pemimpin Melayu atau ada sebab dia? Sebab yang belajar kat situ 90% adalah mungkinkah ada agenda di sebalik mencari jalan untuk menukar profesor, menukar pensyarah yang akhirnya keyakinan tidak ada? Ini bermakna peluang yang anak Melayu sepatutnya belajar Universiti Selangor untuk menjadi seorang profesional, untuk menjadi engineer, untuk menjadi hilang dan habis sekarang. Dan punca pendapatan di kawasan keliling universiti situ, yang dulu boleh berniaga pendapatannya sampai 3,000, 4,000 satu malam, sekarang nak dapat 300 pun susah. Kena malam. Sebab saya tahu, sebab saya juga kampung di Bukit Padang, tak jauh daripada Universiti Selangor. Kalau dulu kampung saya penuh pelajar-pelajar yang tak dapat masuk asrama duduk kat situ, sekarang dah tak ada. Rumah-rumah kosong dah banyak situ. Dan peniaga-peniaga yang ada di kawasan Rantau Panjang, berjuntai tin, semua sekarang ni hidup segan mati tak mahu kerana pelajarnya sudah berkurangan.
Itu dua perkara besar ya, Yayasan Selangor Yang inisial lah. dan UNICEF. Yang ini rakyat Selangor mesti patut lihat dan jangan dikorbankan satu perjuangan bangsa yang untuk menaikkan taraf Bumi Putra dan untuk menaikkan taraf pendapatan isi rumah orang-orang Melayu di kampung musnah disebabkan cita-cita Pakatan Rakyat yang secara halus ingin meracuni hak dan keistimewaan yang ada pada orang Melayu. Ini dua perkara besar yang saya lihat. Selain daripada isu pasir yang kita lihat semua orang tahu. Isu pasir semua orang dah banyak menceritakan. Jadi saya ambil dua perkara besar ni pun dah. Isu baru. Ini kalau kita lihat sama ada sedar atau tidak kita secara halus dibuat benda-benda boleh melahirkan sampai 12,000 student. Sekarang berapa saya cek? Saya cakap masuk berapa orang lagi. Tapi memang dah menurun menjadi negeri maju. Iktiraf sebagai negeri maju. Selangor dah iktiraf negeri maju kan. Salah satu kriteria ialah 40% rakyat negeri yang berumur di antara 20 sampai 40 tahun mesti mempunyai ijazah pertama, 40%. Ini kajian peringkat internasional. Di Selangor sekarang yang terbesar dalam negara, kita baru mencapai 27%. Itu 3 tahun lepas. Yang terbaru saya tak tahu, 27% yang punya ijazah pertama. Sepatutnya 40 kan? Universiti Selangor ditubuh salah satu untuk Tambahlah. menambahkan profesional dan anak rakyat negeri Selangor yang mempunyai ijazah pertama. Tapi dengan terbengkalainya dengan keadaan Selangor, Universiti Selangor yang makin menurun, ini melambatkan lagi pencapaian salah satu daripada kriteria. Selangor negara maju. Dan negeri maju. Tapi kita untuk mencapai negeri maju, kalau kita mencapai 70% ke atas, dah dikira negeri maju. Tetapi untuk kriteria pendidikan kita tak capai. Kriteria pendidikan tak ada. Tercapai. Yang lain-lain kita dah tercapai. Kriteria pendidikan tak tercapai. Itu salah satu. Ini kajian ni ya, kajian secara yang profesional lah dibuat.